Selamat pagi Malaysia. Untuk pengetahuan anda semua, dalam konsep Malaysia Madani ini, daya cipta merupakan salah satu rukun di dalamnya. Dia bercakap mengenai daya cipta ini, bagaimana daya kreatif dan juga inovatif boleh dipupuk khususnya di kalangan belia. Ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu saya di studio hari ini, teknologis Dr. Rosetta Dollah, pensyarah kanan UTM Fakulti Teknologi dan Informatik, Razak Merangkap, pengarah urusan Negeri Industri Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sihat hari ini, Doktor? Ya, sihat. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Agenda untuk memperkasakan belia, khususnya dari segi kreatif dan juga inovatif ini bukan satu perkara baru. Akan tapi mungkin ia tidak sampai kepada belia kerana konsep itu tidak difahami. Istilah kreatif dan juga inovatif juga apa yang ruang lingkupnya itu tidak difahami oleh belia. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memberi pemahaman kepada belia apakah sebenarnya itu konsep inovatif dan juga kreatif serta ruang lingkupnya, Doktor? Okey, soalan tu memang cepu mas betul. Okey, sebenarnya konsep Madani yang ditekankan dengan kerajaan Malaysia kita kan, daripada Perdana Menteri kita. Madani kita tahu sejahtera, mampan and then sejahtera, dan juga ada elemen daya cipta. Daya cipta dalam konsep Madani itu sendiri. Ya. Jadi topik kita hari ini untuk memupuk daya cipta dan dalam menghasilkan golongan belia yang kreatif dan inovatif adalah satu ruang lingkup yang sangat luas. Ya, salah satu yang kita boleh tekankan di sini adalah daripada sektor pendidikan. Pendidikan kita tahu kita dalam terutama di golongan belia ni terangkum dalam pendidikan tinggi, seperti di universiti, contoh saya boleh berikan, terdapat banyak pendekatan kalau institut pengajian tinggi untuk memupuk satu elemen inovatif dan juga kreatif dalam pendidikan yang diterapkan kepada pelajar-pelajar khususnya. Kita nampak ada satu konsep takdib, takdib yang kita tekankan kepada pelajar-pelajar ni, di mana kita menerapkan konsep adab. Jadi takdib ni ada tiga elemen yang paling utama, iaitu konsep diri, konsep sosial dan juga konsep untuk mendekatkan diri kepada ruang lingkup yang lebih luas lagi. Jadi kat sini untuk menghasilkan pelajar yang kreatif dan inovatif, pelajar ni sebenarnya kena terbuka. Lebih terbuka. Tapi bukan hanya pelajar saja. Sebenarnya dia intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau kita dalam satu kelas contohnya kan, diri pelajar itu sendiri sekiranya ada inisiatif untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif, kita perlu ada satu perasaan yang kita nak mencuba sesuatu, memikir luar daripada kotak dan sebagainya. Itu intrinsik. Tapi kalau ekstrinsiknya, dalam sistem itu sendiri, kalau saya katakan sistem pendidikan, maknanya pensyarah itu sendiri contoh kan. Jadi pensyarah itu sendiri juga kena memberikan dorongan dan juga macam mana nak trigger pelajar untuk berfikir keluar daripada kotak, iaitu daripada kes-kes tadi yang diberikan, pendekatan dengan industri, pendekatan yang digunakan dalam bukan saja modul kelas yang akan digunakan dalam kuliah, tetapi kita pensyarah itu juga kena lebih terbuka dalam memberikan contoh-contoh kepada pelajar supaya pelajar dapat rupanya macam ni, rupanya macam ni. Jadi banyak universiti kalau kita lihat mengambil pensyarah daripada industri. Sebabnya bila daripada industri, bila kita masuk dalam dunia pendidikan ni, kita boleh memberi contoh yang realistik. Contoh kalau nak menghasilkan engineer, contoh jurutera dan saintis dan sebagainya, kita pernah menjadi jurutera sebelum tu. Kemudian kita terlibat dalam akademik, dunia akademik, kita boleh memberikan contoh yang lebih realistik dan sebenarnya ini yang berlaku. Jadi apa kekurangan di industri, kita terapkan dalam kurikulum pendidikan itu sendiri. Dari situ kita nampak ada engagement ataupun interaksi between pelajar dan juga pensyarah, ekstrinsik dan intrinsik, dan secara lebih amnya dalam universiti itu sendiri. Saya setuju dengan apa Doktor katakan tadi. Perlunya ada dorongan daripada luar untuk kita mencungkil bakat kreatif dan juga inovatif pelajar ini. Tapi permasalahan di sini terjadi apabila daya kreatif dan juga inovatif ini mungkin tidak boleh diterima oleh mereka yang lepasan belia ini. Kerana terlalu kreatif sangat sehingga kadang-kadang di luar fikiran. Apabila kita keluar daripada kita punya ruang lingkup yang kita selesa, kadang-kadang idea itu tidak boleh diterima. Jadi akhirnya belia ini merasakan bahawa sia-sia sahaja mereka jadi kreatif tapi tidak diterima oleh pihak industri, Doktor. Sebenarnya sikap berani itu sebenarnya ataupun
takut untuk gagal tu. Jadi sebenarnya kalau kita kata sia-sia tak boleh digunakan dan sebagainya, sebenarnya kita tak mencuba. Ya, contohnya bukan je belia juga, tapi semua lapisan masyarakat, bukan saja belia, sebab perasaan psikologi ni, benda ni memang normal. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu yang baru, terbit daripada pemikiran kreatif dan inovatif, kita kadang-kadang the first thing yang ada dalam fikiran kita ialah boleh ke, can it works, ya, boleh ke dia dapat dijual, contoh dapat ke diterima oleh market, dalam market yang ada, pasaran yang ada sekarang ni, dapat ke sales dan sebagainya kan. Tapi sebelum kita fikir jauh macam tu, sebenarnya saya galakkan untuk terus mencuba dulu. Bila dah buat baru tahu. Dah, itu satu. Dan lagi satu, pengalamannya bila kita dah ada dalam dunia yang kita kata kreatif, kita nak cuba tonjolkan sesuatu dalam kelompok masyarakat tu kan. Pemikiran luar dari kotak lah. Kita think something yang sesuatu yang baru dalam masyarakat, contohnya dalam bidang nanoteknologi, dalam bidang AI, robotik dan sebagainya kan. Adakah apa yang kita hasilkan tu dapat mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat sebagainya? Jangan fikir itu dulu. Pada saya, kita masuk dulu dalam dunia tu, lepas tu orang kata law of attraction. Pernah dengar tak? Jadi kita dah ada dalam tu, barulah ada satu energi yang akan menolak kita untuk membuat ataupun execute ataupun implement. Ada orang kata implementation, execution. Benda tu lain dengan process of dreaming. Masa kita mula-mula nak bayangkan tu kan. Jadi sebelum nak kata takut ataupun nak kata sia-sia dan sebagainya, buat dulu. Just do it. Sebab itu daya kreatif dan juga inovatif ini bukan semata-mata berkaitan dengan pembuatan produk ataupun teknologi, tapi juga bagaimana sebenarnya cara kita berfikir. Betul. Bagaimana cara untuk kita membuat keputusan. Pembangunan akidah tu, sasiah kita tu daripada dalam. Takdib itu tadi. Konsep takdib yang kita terapkan dalam Malaysia Madani ini perlu kita selaraskan dalam belia sekarang ini. Tapi itulah bila kita menyentuh mengenai belia. Belia awal, belia pertengahan dan belia berkejaya. Tiga situasi yang berbeza, tiga cara pemikiran yang berbeza. Bagaimana untuk kita menerapkan kreativiti dan inovatif kepada mereka ini? Okey. Kalau yang awal tu awal saya nampak kalau peringkat awal tu pendedahan tu lebih dalam di sekolah rendah, sekolah menengah, betul. Jadi takdib tu penting antara guru dengan murid itu sendiri. Jadi pembelajaran antara guru dengan murid itu kena ada elemen-elemen yang membentuk karakter individu tu selepas dia meninggalkan alam persekolahan. Sekolah rendah, sekolah menengah lah katanya kan. Jadi yang medium pula dalam institusi pengajian tinggi contoh kan. Jadi kalau dalam IPTA, IPTS dan sebagainya, college, matrikulasi, proses ni saya nampak contoh extrinsic support, sokongan daripada luar. Nak kata maknanya extrinsic ni bukan daripada diri individu itu sendiri, golongan belia tengah ni, katalah sokongan daripada luar tu, saya nampak sistem tu sendiri kalau ada sokongan yang padu, sebenarnya boleh membawa belia ini ke arah yang lebih cemerlang lagi. Kadang-kadang tu beyond the expectation. Ya, contoh saya boleh bagi di sini adalah di Universiti Teknologi Malaysia lah, ya, tempat saya bekerja kan. Sebab kita nampak real. Jadi contoh yang realistik macam di Universiti Teknologi Malaysia di UTM, kita ada sediakan, kita tidak limitkan pemikiran kreatif pelajar ini hanya berhenti di takat pendidikan tinggi saja. Tetapi selain daripada pembelajaran dalam kelas atau kuliah, kita galakkan mereka untuk berfikir di luar kotak, bukan galakkan berfikir tanpa buat apa-apa, tapi kita berikan lagi endowment. Contoh ya, di UTM kita ada tabung endowment usahawan pelajar. Jadi mana-mana pelajar yang ada potensi keusahawanan dan sebagainya, memang ada sokongan daripada universiti untuk mengeluarkan produk, dan sokongan ini diberi dalam bentuk dana dan sebagainya. Sebab itu disebut tabung endowment usahawan pelajar. Dan daripada situ tak habis kat situ ya. Kita juga bagi sokongan daripada segi untuk kalau tak berani nak buat produk ataupun ambil endowment dan sebagainya untuk menghasilkan produk sendiri, kita juga ada sinergi daripada segi symbiosizing between student dan juga pensyarah. Itu diambil tanggungjawab dengan pejabat di Pusat Pengkomersialan dan Inovasi UTM ataupun Innovation and Commercialization Center ICC, di mana pensyarah yang menghasilkan produk daripada penyelidikan akan dibantu oleh pelajar, di mana ekosistem atau syarikat yang diusulkan oleh pelajar, oleh pensyarah itu ada ahlinya terdiri daripada pelajar. Jadinya orang kata macam katalah CEO kan. Lepas tu yang bawah-bawah tu ataupun yang membantu pensyarah tu pelajar tu sendiri. Secara tak langsung dia dah dapat
pendedahan tu, exposure secara langsung daripada pensyarah tu, walaupun belum ada syarikat sendiri, dah rasa dah the real experience of being an entrepreneur. Dan ditambah lagi dengan tagline universiti UTM, kita ada innovative, entrepreneurial and global. Nampak tak kat situ? Itu yang saya masukkan extrinsic. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, bila masuk ke alam pekerjaan, dalam industri kan. Okey, bila kita masuk dalam industri, ada satu senario yang berbeza daripada pendidikan. Daripada dua step yang awal saya katakan tadi, pendidikan awal, tengah dan juga alam pekerjaan. Alam pekerjaan ni kita perlu membuka, kita perlu open untuk menerima sinergi ataupun menggembling sinergi bukan saja alam yang sama, maksudnya industri saja, tapi pernah dengar kita selalu sebut quadruple helix, quintuple helix. Kita cuba gemblingkan antara industri, bukan saja industri, tapi kita nak juga adanya academician, adanya keterlibatan daripada institusi-institusi pendidikan, adanya keterlibatan dengan kerajaan, adanya keterlibatan dengan sosial, dan jangan lupa environment. Sebab sekarang ni bila kita sebut madani, madani kita ada konsep mampan, betul? Jadi yang mampan tu, macam mana kita nak mewujudkan satu ekosistem yang mampan bersama-sama dengan apa yang kita usahakan. Contoh macam inovasi, satu inovasi tu satu produk. Macam mana produk tu boleh membantu ke arah kesejahteraan alam sekitar, ke arah kemampanan alam sekitar dan sebagainya. Jadi elemen yang dalam quadruple helix tu, di mana environment itu sendiri sebenarnya membantu individu untuk menghasilkan satu inovasi, bukan saja untuk satu tujuan, tapi juga untuk alam sekitar di mana tempat yang kita berada tu, supaya memberi manfaat bukan saja pada komuniti, tapi juga pada alam sekitar tu. Contoh yang carbon net zero carbon, all the climate change mitigations kan, isu-isu alam sekitar yang kita bermula daripada problem, daripada permasalahan, daripada masalah tu kita ke belakang, backward ataupun reverse engineering, kita ke belakang dan fikirkan apa solusi yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah alam sekitar, dan daripada situ kita hasilkan produk ataupun inovasi terlahirnya daripada permasalahan yang kita hadapi. Dengan daya fikir ataupun daya cipta yang kreatif dan juga inovatif, inilah sebenarnya bagaimana kita boleh mematlamatkan lagi ataupun mengangkat konsep SDG itu tadi. SDG. Saya setuju dengan doktor katakan tadi, konsep hijau. Betul. Ni baju hijau dah ni. Hijau dah macam pokok dah hari ini. Kita pun sama. Hijau. Hari ini kita alam sekitar. Alam sekitar. Okey, tapi itulah bila kita bercerita mengenai daya kreatif dan juga inovatif, seperti mana doktor katakan tadi, dorongan perlu diberikan, peluang perlu diberikan. Sekarang ini ruang, di mana sebenarnya ruang anak-anak muda kita ataupun belia dalam industri kreatif dan juga inovatif di Malaysia ini? Apa sebenarnya yang diperlukan oleh industri? Industri saya sebenarnya saya tidak meletakkan limitation ataupun pembatasan dalam apa jua yang kita sedang lakukan. Jadi ni kalau nak kata ruang bagi saya, kalau kita kata space, sebenarnya banyak ruang yang kita boleh, sebenarnya ruang yang kita tak terduga pun boleh jadi satu peluang untuk menghasilkan satu yang inovatif dan kreatif di golongan belia ni. Kalau saya lihat kalau ruang untuk kita membenarkan golongan belia ni untuk menghasilkan satu produk yang inovatif dan kreatif, saya tengok pada contoh tadi yang kita tekan kepada SDG. Okey, tengok SDG mana yang kita rasa banyak mempunyai demand ataupun critical solution yang perlu ditangani pada masa sekarang dan juga akan datang. Begitu juga dengan potensi sesuatu produk ataupun bahan itu, adakah kita boleh lahirkan, kita boleh teruskan dalam jangka masa yang panjang. Kalau SDG kita tengok ada 17, kan? Kita tengok ada 17. Dalam SDG 2, SDG 3, contoh SDG 7, energi kan? Macam-macam boleh buat dalam energi tu. Itu salah satu taktik lah. Kalau nak kata ruang tu, tackle SDG itu, sebab SDG yang kita banyak tekankan sekarang kan. Ya, betul. Jadi kalau yang untuk climate change contoh, itu dekat SDG 13, climate action. Apa yang boleh buat dalam climate action? Bukan je golongan belia, tapi pensyarah itu sendiri, macam tadi extrinsic tu, pensyarah itu sendiri pun bila kita nak menghasilkan satu inovasi, kita memang tengok dulu apa yang kita boleh tackle, bidang mana yang rasa-rasa akan memberikan faedah dalam jangka masa yang panjang, sebab kita nak benda ni lama. Contoh kalau seorang pensyarah tu ada spin-off ataupun startup, startup sekarang kita sebut startup nation dan sebagainya kan. Startup nation adalah sesuatu yang negara kita memang dalam usaha menghasilkan
macam cendawan lah, kita nak banyak startup tu di Malaysia ni, sebab daripada kelahiran startup ataupun spin-off ini sebenarnya secara tak langsung boleh menghasilkan individu-individu yang kreatif, terutama dalam golongan belia, dan seterusnya menghasilkan kemampanan negara tu dalam satu peringkat yang lebih tinggi dan ke peringkat yang lebih global. Ruang dan peluang tu ada. Kalau dulu kita ada Magic, sekarang kita ada Meranti. Meranti untuk membantulah belia ini. Betul. Bagaimana lagi untuk mengembangkan bakat mereka dalam industri teknologi inovatif dan juga kreatif ini. Tapi asas dia kita kembali semula kepada STEM. Sains, teknologi, engineering dan juga math ini tadi. Sebab kalau kita lihat kepada trendnya sekarang, penurunan berlaku di mana kebanyakan anak-anak muda ataupun belia kurang meminati STEM. Kerana ini adalah fakta. Kita bukan berkata kosong. Sebab apa? Mungkin mereka merasakan bahawa STEM ini seperti tidak ada masa hadapan yang cerah. Kalau di Malaysia ini tidak banyak ruang dan peluang yang ada kepada mereka. Jadi mereka lebih kepada bidang-bidang lain. Bagaimana, Doktor? Okey, kalau tanya pensyarah dalam bidang sains dan kejuruteraan, memang kenalah dengan STEM kan. Pada saya sebenarnya STEM ni ini bukan isu yang baru. Dah lama dah ya. Benda ni memang kita sedar akan permasalahan ini, di mana kita nampak penurunan statistik dalam jumlah pengambilan pelajar yang mengikuti aliran STEM. Bukan daripada IPTA, IPTS saja, tapi kita nampak daripada awal, daripada peringkat awal di mana sekolah menengah lagi. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kita faham masalah telah berlaku. Okey, problem happen already. Tapi antara mitigation cara-cara yang kita nak galakkan golongan belia dan juga peringkat awal daripada sekolah menengah, sekolah rendah untuk mengikuti aliran sains ini, memang banyak langkah-langkah yang dilakukan dan cabaran memang amat besar, tapi kita cuba saya nampak yang 3 peringkat tadi yang kita katakan awal, pertengahan dan ni kan yang kejaya tu, sebenarnya untuk membantu peringkat awal ini untuk membanyakkan lagi pelajar dalam bidang sains dan sebagainya. Yang hujung ni, yang dekat bahagian industri dan juga bahagian pertengahan tapi golongan pensyarah, guru dan sebagainya, yang itu yang kena bantu peringkat awal ni ataupun memberi mangkin, catalyst kepada yang awal ini untuk menolak, untuk melonjak untuk melonjakkan number of STEM untuk pelajar yang dalam bidang STEM ini untuk ke arah ke peringkat lebih tinggi. Okey, saya bagi satu contoh. Pihak industri contohnya kena datang kat sekolah, kena datang kat universiti supaya nampak ada minat ni, kita nak inculcatekan minat tu, nak wujudkan minat tu yang susah. Sebab bila tak ada minat, itu yang jadinya jumlah pelajar dalam bidang STEM menurun. Banyak yang kita nampak, dia nampak duit, contohlah motivation factor kan. Betul. Nampak bisnes tu kan, nampak itu yang lebih daripada nak susah-susah belajar dalam bidang STEM. Tapi macam mana nak buat benda tu jadi menarik? Salah satunya yang hujung ni di bahagian yang kata yang paling depan tu, industri dan juga golongan profesional, perlu bantu yang golongan awal ni. Jadi inject sinergi antara industri ke sekolah-sekolah, bukan saja pada universiti. Industri dengan universiti kita itu common. Kita ada macam ada program universiti 2 tahun, industri 2 tahun, ada kan, itu biasa. Tetapi dengan sekolah macam mana? Sebabnya nak galak, nak meningkatkan number student ataupun pelajar enroll dalam bidang STEM ni bermula daripada peringkat awal lagi. Betul. Industri ke sekolah, daripada cikgu-cikgu nak jemput tu, ataupun daripada pihak industri sendiri ada inisiatif ada satu package untuk menggalakkan pelajar sekolah menengah ni supaya nampak maknanya peluang dekat STEM ni memang very promising dan sebagainya. Itu salah satunya lah. Dan pensyarah tu juga macam mana nak galakkan pun sama juga. Kita boleh menerapkan nilai-nilai yang lebih pembelajaran yang lebih menarik dengan memberikan contoh-contoh yang lebih realistik daripada industri dalam pembelajaran kuliah tu sendiri. Jadi sebelum masuk dalam pekerjaan tu dia dah nampak dah. Jadi memang saya tak nafikan masalah ni it takes time tapi pendekatan yang drastik. Saya memang menggalakkanlah, sepatutnya kita ke arah itulah. Approach tu memang perlu. Kita lihat di sekolah pun kita memang dah ada subjek kemahiran hidup. Jadi kemahiran hidup itu pun sebenarnya telah pun menerapkan konsep daya cipta, kreatif dan juga inovatif itu. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak mengembangkan lagi kemahiran hidup itu ke alam seterusnya? Kerana akhirnya dia terhenti di sekolah, tidak diaplikasikan selepas habis daripada sekolah. Itu yang perlu kita fikirkan, bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi Doktor, hari ini itu sahaja masa yang kita ada. Mungkin kita akan diskusi selepas ini. Sebab banyak masalah berkaitan dengan benda yang perlu kita bincangkan lagi, khususnya dalam konsep daya cipta, kreatif dan juga inovatif ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu saya hari ini, teknologis Dr. Rosetta Dola,
Pensyarakan UGM, Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Merangkap Pengarah Urusan Negles Industri Sendirian Berhad. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Baik, bercakap mengenai daya kreatif ini seperti mana saya wawarkan sebentar tadi, dalam konsep Malaysia Madani itu sendiri telah pun diterapkan. Salah satu nilai dan juga unsurnya ialah berkaitan dengan